Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Amsayna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Ini baru jumpa lepas raya kan. Yang kedua, kita memanjatkan berbanyak-banyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Setelah lebih daripada sebulan kita tak bersua dalam majlis seumpama ini kerana kita fokus kepada ibadat-ibadat di dalam bulan Ramadan. Pada malam ini kita ditakdirkan untuk berhimpun sekali lagi dalam majlis yang sangat diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keampunan, dalam keberkatan, dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan membicarakan tajuk berkaitan dengan keinginan hawa nafsu. Bulan Ramadan banyak benda yang kita nak, kita tangguhkan dulu. Termasuklah kepada perkara yang halal kepada kita, tapi kita tak diizinkan untuk seketika pada waktu siang. Contoh, makan pada waktu siang. Pada masa lain kita memang makan, tuan-tuan. Pagi kita kena nasi belauk, cari roti canai ke, tengah hari kita makan tengah hari, ada minum petang. Tapi bulan Ramadan semua tu tak boleh sekejap kat kita. Sehinggalah kita masuk waktu maghrib barulah diizinkan semula kepada kita untuk makan minum.
Begitu juga dengan suami isteri. Walaupun asal perhubungan suami isteri itu halal, nak buat macam mana pun, tapi untuk seketika pada siang hari bulan Ramadan, tangguh dulu, kan? Tangguh dulu. Nanti masuk waktu selepas terbenam matahari, silakan. Tapi kebanyakan kita, tuan-tuan, bila dah waktu berbuka kemudian kita sibuk dengan membuat persiapan untuk nak bertarawih, berzikir, bertadarus dan sebagainya, kita pun dah terlupa dah niat kita sebagai suami isteri. Pada siang hari tadi, bila tiba waktu malam tak ingat dah. Jumpa balik siang. Siang ada keinginan itu semula, tapi tahan dulu sampailah waktu malam. Begitulah sedar-sedar habis dah Ramadan. Dan sekarang ni, bila dah habis Ramadan, tuan-tuan, syaitan-syaitan pun telah dibebaskan daripada belenggu sepanjang dalam bulan Ramadan. Sufidatis syayatin, dah tak ada lagi, tuan-tuan, syaitan diikat dan dibelenggu. Sebaik sahaja tamat bulan Ramadan. Natijah dia, bila syaitan-syaitan tak dibelenggu, syaitan-syaitan telah dibebaskan, maka agak sukar kepada kita semua untuk meneruskan momentum ibadah sebagaimana yang kita jalani pada bulan Ramadan itu, tuan-tuan. Cuba kita renungkan sekejap, masa bulan Ramadan hebat kita buat ibadat. Memang, tuan-tuan, kita boleh buat macam-macam ibadat pada bulan Ramadan sebab syaitan tak kacau kita. Syaitan kena ikat, syaitan dibelenggu. Tapi ada jugalah yang tak macam sambut Ramadan. Dia Ramadan ke tak Ramadan, tak ada beza. Pasal apa? Walaupun syaitan diikat, dibelenggu, tak dibebaskan, tapi dia macam tu juga. Pasal apa? Nafsu, ya? Penangan nafsu. Sebab nafsu ni bersama dengan kita, tuan-tuan. Adapun sebahagian besar, bila Ramadan dia boleh buat macam-macam ibadat. Kerana apa? Dia kontrol nafsu dia, lebih mudah untuk dia beribadat. InsyaAllah, alhamdulillah, masing-masing kita dapat mengkhatamkan Al-Quran. Bukan saja sekali, bahkan ada yang sampai 2-3 kali khatam, ya? 2-3 pattern khatam. Khatam secara dalam bentuk kumpulan tadarus, khatam secara personal, ya? Khatam secara online. Kita kumpul sesedara mara kita di atas talian, kita duk bagi satu surah, ataupun satu juzuk, masing-masing baca. Kita letak pula due date dia, tarikh sekian kita akan tamatkan, supaya kita boleh buat siri yang kedua pula, bacaan. Gilir pula. Kalau dulu kita kena baca Al-Baqarah, kali ini kita baca pula Ali Imran. Gilir pula, buat rotation dengan ahli keluarga kita, kan? Jadi ada macam-macam lah medium untuk mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, semua tu boleh dilaksanakan. Tapi bila dah habis Ramadan, tuan-tuan, kalau kita nak wujudkan semula kumpulan tadarus tu, dia macam liat sikit, payah sikit. Bertahanlah seminggu, sebab baru habis Ramadan tu dia semangat lagi. Bila dah lama-lama sikit kan, dia mula dah seorang-seorang left daripada grup, keluar daripada grup. Lah tinggal seorang berdua je. Lama-lama tak ada terus. Nak tunggu nanti ada balik tadarus ni, jumpa Ramadan tahun depan, jika sekiranya dapat hidup lagi. Begitulah juga dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Hari ini kita nak sembang sikit, tuan-tuan, cerita tentang nafsu ni. Kerana pada persepsi umum,
masyarakat menyebut, bila sebut nafsu, buat kerja ikut nafsu, ini suatu yang tak baik, kan? Sedangkan hakikatnya nafsu itu ada tujuan. Kenapa Allah ciptakan nafsu tu? Kat sinilah Allah nak tengok di kalangan hamba-Nya, siapa yang boleh tunjuk baik, siapa yang boleh mengabdikan diri yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala bila ada nafsu ni, sebab tu Allah tak sebut kepada makhluk yang lain selain daripada manusia sebagai makhluk yang terbaik. Walaupun kalau kita tengok malaikat ni tuan-tuan, tak pernah membantah perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tak pernah derhaka pada perintah Allah. Tak pernah tanya kenapa dia kena buat. Kita banyak tanya. Macam bulan puasa baru ni, kenapa kita kena puasa sampai terbenam matahari? Kalau saya kena puasa setakat pukul 10 boleh. Ini kena sampai terbenam matahari, memang tak dapat lah. Tambah-tambah dia kata bulan Ramadan ni manjang kena gastrik. Setakat pukul 10 je dia boleh tahan. Tak? Ada yang macam tu. Kalau kita tanya kenapa tak puasa, saya bukan tak mau puasa, tapi sebab dia kata masa puasa tu panjang. Tak, macam orang India tuan-tuan, dia kata dia puasa, rupanya bila kita detail puasa orang India, rupanya tak makan sayur, yang lain semua hentam. Macam itu 65 hari pun tak apa, kan? Puasa dia tak payah makan sayur je. Kita memang akan sebut puasa tu tak boleh makan dan minum sepanjang waktu siang hari selama 30 hari. Ni hak wajib. Ataupun kadang-kadang 29 hari, kan? Bukan seperti puasa agama lain, misalnya India, orang India, saya tak pastilah, tapi yang saya tanya ni begitulah jawapan dia. Kami pun puasa, bahkan dia kata kami puasa lebih lama daripada orang Islam puasa. Kita orang Islam puasa 30 hari, tuan-tuan. Mana ada siapa puasa sampai 35 hari? Saya 35 hari, Ustaz. Kalau 35 hari itu maknanya tak betul lah. Sedangkan kita kan ada tempoh yang diharamkan berpuasa tu. Misalnya hari raya Aidilfitri tak boleh puasa, walaupun kita tengah semangat lagi ni nak puasa juga tak boleh. Ya macam orang perempuan lah, semangat nak sembahyang, masa haid tak boleh, kan? Cutilah. Dia kata kami tengah semangat ni, maka sembahyang juga, maka hukum dia buat ibadat tu dosa, kan? Jadi haram pada dia. Sebab waktu yang dia tak boleh sembahyang, tak sembahyang, waktu tak boleh puasa, jangan puasa. Kalau dia puasa juga, maka jadi haram, jadi dosa. Sebab tu kita sebut puasa kita orang Islam ni paling banyak 30 hari lah hak yang wajib. Orang India kata kalau begitu kami lebih lagi, kami sampai 60 hari puasa. Macam mana dia puasa? Rupanya puasa tak makan sayur. Puasa tak makan sayur tak apa tuan-tuan, kena pula ada orang tu memang tak makan sayur setahun pun tak apa. Macam anak-anak kita kan, kalau ada sayur tu dia letak tepi tak makan. Kalau ikan masin pun tak makan, ayam baru dia makan. Jadi kalau puasa tak makan sayur, dia tu memang jenis tak makan sayur, tak ada hal, tak boleh nak sohor pun yang dia ni puasa lebih daripada 30 hari, ya. Sebab tu puasa kita orang Islam ni berbeza, berbeza dengan puasa agama-agama lain. Kerana puasa kita ni puasa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita puasa, alhamdulillah, tapi mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Allah buat nafsu, malaikat tak ada nafsu. Walaupun malaikat tak pernah derhaka pada perintah Allah, tapi Allah tak
menyebutkan bahawa malaikat adalah sebaik-baik makhluk. Allah sebut makhluk yang paling baik manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Kalau kita tengok apa yang berlaku ni macam tak matching. Macam mana Allah ni, ke Allah tersilap? Nah, macam mana Allah boleh kata manusia ni sebaik-baik kejadian, sedangkan manusia ni macam-macam keadaan perangai dia. Ada yang begini, ada yang engkar, ada yang taat, ada yang derhaka, ada yang mau dengar cerita, mau dengar arahan, ya. Beza manusia kerana dia ada nafsu berbanding dengan malaikat. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di dunia. Malaikat tanya, kenapa Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah di bumi ni? May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia ni, kata malaikat, makhluk yang akan membuat kerosakan. Betul tak tuan-tuan? Manusia ni banyak buat kerosakan, buang sampah merata-rata. Tu ada sembok tu, bakul sampah disediakan, sampai orang tulis dah pada bakul sampah tu, cuma tak boleh buah suara je, terima kasih kerana menggunakan saya. Kan? Boleh menulis, boleh buat tulisan dekat bakul sampah tu, dia tulisnya terima kasih kerana menggunakan saya, kan? Kalau adalah inovasi, siapa boleh buat buah suara kat bakul sampah tu, tong sampah tu, bercakap pada orang yang buang sampah pada dia, terima kasih pada Tuhan kerana menggunakan saya. Mesti laku punya produk dia tu. Kan? Tu pun bersepah-sepah juga. Sampah tu tak dimasukkan dalam tong sampah. Tu kalau kita tengok dekat mesin ATM kan, bersepah-sepah resit, sedangkan tong sampah tu ada je tepi tu. Macam-macam keadaan. Yang taat, taatlah. Yang tak taat pun boleh tahan juga. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka ni menumpahkan darah. Betul tak tuan-tuan? Manusia ni dia bunuh. Dia bunuh. Walaupun kita tengok haiwan tu ada juga yang ganas boleh membunuh. Katalah harimau masuk dalam kampung kita ni tuan-tuan, ada dah 2-3 orang yang jadi mangsa. Tapi itulah 2-3 orang tu je yang menjadi mangsa dia. Ganas-ganas haiwan ni pun setakat 2-3 orang je yang kena bahan, kan? Sementara nak yang keempat tu, mungkin kita dah buat preparation, buat perancangan untuk menangkap singa yang terlepas masuk dalam kampung kita ni. Mungkin dia dan makan beberapa orang aja. Pengurusi dia tak sempat makan, imam tak sempat makan, jawatan kuasa masjid semua dia tak sempat makan lagi. Hak yang dia makan tu hak tak datang masjid, contoh, kan? Dah lah kita semua buat perancangan, mesyuarat macam mana kita nak kawal keselamatan kampung kita ni. Ada singa sesat, ada harimau sesat ni. Dah lah sesat masuk dalam kampung kita, makan kawan-kawan kita pula. Tu kalau kita tengok hak yang ganas. Tapi kalau manusia, dia bukan bunuh seorang dua orang, dia bunuh satu negeri, satu negara, tuan-tuan. Bagaimana kita tengok dulu Hiroshima dengan Nagasaki, kan? Waktu dibom, hancur negara, ribuan, ratusan ribu mati manusia ni. Yang sekarang ni pula di Syria, kan, serangan menggunakan senjata kimia tu, kan, terseksa manusia, akhirnya mati
Bukan sedikit tuan-tuan. Kejahatan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Islam, saudara kita di Palestin. Bunuh. Bulan Ramadan baru ni memang, bahkan setiap tahun dah kalau kita tengok bulan Ramadan je ada je cerita orang Yahudi ni bunuh orang Islam. Bukan seorang dua mati, beratus-ratus, beribu-ribu tuan-tuan. Tu bahaya manusia ni kalau dia jahat. Yang ni yang malaikat timbulkan kepada Allah. Ya Allah, kenapa Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah? Manusia ni dia buat kerosakan, dia menumpahkan darah. Kenapa tak pilih kami je jadi khalifah? Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sentiasa memuji kamu ya Allah. Kami ini sentiasa mensucikan diri untuk mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Jadi malaikat kata patutnya dialah jadi khalifah, tak payahlah lantik manusia. Tapi Allah kata kamu tak tahu apa yang aku buat, ya. Kamu tak tahu apa yang aku buat. Kalau macam kita pantang ada tanah tuan-tuan, bahkan kadang-kadang sampai termasuk tanah orang. Punya seronok mengusahakan tanah ni, tak cukup rasa kalau tanah dia je, ambil sikit tanah orang, kan? Lama ni cerita, bertahun-tahun, ya. Dia pun mati dah, cucu dia yang bangkitkan, bukan anak dia, cucu dia yang bangkitkan. Tu tanah atuk saya tu. Kalau tuan nak guna boleh, tapi bayarlah pampasan dekat kami. Yang berlaku ada di dalam daerah kita juga tuan-tuan. Ini dah label yang kelima dah. Tanah atuk dia sekarang ni dah dibuat masjid. Boleh jadilah. Dulu tok-tok dia ni tengok nak buat masjid tak ada tanah apa semua, maka dia adalah tanah sikit yang dia tak berapa nak pakai tu. Dia pun pesanlah siapa nak buat masjid atas tu, buatlah atas tanah saya, kan? Tapi tak cukup besar nak buat masjid. Tanya dekat tanah sebelah ni, tanah dia pun ada sikit. Macam mana kalau kita orang buat masjid, boleh ke? Tak apalah, nak buat masjid silakan, ya. Jadi pakat beberapa orang tuan, akhirnya terbina masjid. Lama dah tuan-tuan masjid ni orang duk guna pakai tempat sembahyang berjemaah, sembahyang tarawih, kuliah ilmu, majlis, macam-macam majlis dah dibuat dekat masjid. Boleh Allah lantik, Allah iktiraf manusia sebab, kan? Beberapa kali tuan-tuan Allah tanya balik semula kepada malaikat. Yang pertama, waktu di hari Arafah, wukuf di Arafah, ramai manusia berhimpun di Arafah. Allah tanya kepada malaikat, manusia ni ramai-ramai duduk ke Arafah ni, dia buat apa? Dia tanya malaikat. Malaikat kata, wallahu alam, hanya Allah je yang tahu. Lalu Allah kata kepada malaikat, perhimpunan manusia pada hari Arafah ialah untuk berukuf. Siapa yang dapat berada di Arafah untuk berukuf, dia berdoa, dia minta apa, semua Allah bagi. Dia minta ampun atas dosa dia sebanyak pasir di lautan, pasir di daratan. Pasir kan banyak tuan-tuan. Kalau kita nak bilang sebiji itu, dan kita kojol lah, tak habis lagi. Mati kita dulu tuan-tuan, banyak lagi pasir kita tak nak bilang tu. Katalah banyak betul dosa manusia ni pada Allah, tapi pada waktu itu dia minta doa, ampunkan dosa dia, Allah ampunkan semua. Wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Maka sudah tentu perbezaan itu akan ada. Kita dengan adik-beradik kita pun, walaupun lahir daripada satu rahim yang sama, makan beridang daripada periuk yang sama,
Kadang-kadang makan secara berjemaah ni dalam talam tuan-tuan, bersilang tangan ni, berebut apa? Lauk telur goreng je. Tapi bila besar, hak yang pertama macam ni, yang kedua macam ni, yang ketiga gini. Tak sama tuan-tuan. Kan? Masing-masing dia ada pembawakan watak yang tak sama lah. Apatah lagi kalau yang kita sebut tadi berbeza tu, mak lain, ayah lain, rumah lain, pengalaman tak sama. Tiba-tiba bila kita kumpul sama-sama ramai-ramai ni, kita nak semua sama macam kita, tak boleh lah. Kan? Habis tu ustaz, macam mana kita nak buat program dah kalau semua tak sama? Cari mana yang sama, yang tu yang ambil. Kan? Jangan menjadikan tak sama itu sebagai halangan untuk tak boleh kita buat aktiviti dalam Korea kita. Sebab bila ada banyak cadangan, banyak pandangan, banyak idea, gabungkan pelbagai cadangan idea tadi, akhirnya dia jadi cantik lah. Kan? Dan tak mungkin sesuatu perancangan aktiviti itu akan dapat dilangsungkan kalau tidak dapat kerjasama daripada semua. Seorang ayah tak boleh bawa keluarga dia macam mana yang dia nak kalau tidak dapat kerjasama yang sangat padu daripada isteri dan anak-anak dia. Ya? Ketua kampung sama juga, dia takkan boleh membina harmoni dalam kampung ni kalau tak dapat kerjasama daripada masyarakat kampung. Kan? Kita tengok seseorang tu memimpin cara yang terbaik, bukan kerana hebat dia, tapi kerana kerjasama daripada semua orang. Yang berbeza ni tadi, kita join sekali, satukan kefahaman kita. Ya, memang ada beza-beza, tapi hak yang sama tadi kita combinekan. Sebab tu guru saya selalu menyebutkan, bila kita buat kerja secara berjemaah ni, dia jadi itu lain tuan-tuan, berbanding kita buat kerja seorang-seorang. Jadi juga, tapi tak berapa nak sempurna sangat. Kita seorang kuat, memang kita kuat, tapi kalau kuat kita seorang ni gabung ramai-ramai, jadi kuat dia lain. Seumpama penyapu tuan-tuan kan, lidi tu kalau ada sebatang lidi, kita boleh patahkan dia dua jari je. Letak dia secara silang, kita pun kepit, patah dia. Dulu waktu tuan-tuan muda-muda kan, saya ingat macam saya pernah nampak dulu, tuan-tuan bawa tongges kan, ada isi ni, satu jari je naik motor, sebelah pegang handle, sebelah lagi tu sangkut tongges. Waktu muda dulu kan. Sekarang angkat dua tak terangkat. Yalah, bukan semua ya. Beza kita dulu, ya Allah, waktu muda, pagar 7 kaki tu sekali hinjut lepas. Sekarang longkang 2 kaki tu langkah tak lepas, sangkut, tersadung. Ada hari tu saya jumpa pecah sini, patah tangan. Kenapa haji? Accident ke? Tak accident. Habis tu jatuh longkang. Jatuh longkang masjid tuan-tuan. Masjid kan longkang macam masjid kita tu kan, tempat air mengalir tu, bukannya longkang macam longkang tepi jalan tu. Longkang tu lah dia langkah tak lepas, jatuh. Jatuh tu memang macam sebiji nangka lah, berdebuk jatuh kan, tersangkut ni atas apa, dinding, muka pecah, muka patah tangan. Dah badan dia berat lebih 70 kilo, meh tindih pula tangan dia, lapik pula dengan longkang kan, patah tangan dia. Lepas tu dia pula nyembang, dia kata dulu, itulah dia kata dulu waktu muda, pagar 7 kaki tu sekali enjuk je. Ya kan, waktu muda dulu pagar kita ni berapa kaki tinggi? 5 kaki, dia 7 kaki tu kan. Hak tambah lagi 2 kaki hak yang tu dia ada kawat berduri tu kan. Sekali injuk je dia kata lepas. Tu waktu muda lah kan.
Kita cerita anak kita makan roti canai 2 keping sekali hadap. 1 keping roti telur, 1 roti kosong. Dia kata dia waktu muda dulu lebih 20 keping dia makan sekali hadap. Mana kalau kita nak sembang kan, dia setakat 2 keping tu tak masuk list. Dia lagi handal, tuan-tuan. Ada lagi sampai hari ni orang tu hidup lagi. Tapi tak sebut nama dia lah kan. Kalau sebut nama, tuan-tuan tentu kenal. Sebab dia kat sini je. Tapi saya sebut macam ni sebab dia tak ada dalam ni. Saya kenal orang tu. Mana handal dia waktu dia muda dulu, tuan-tuan. Panjang umur dia sampai sekarang ni pun masih ada lagi. Tapi itulah, dia dah ada apa, kita kata apa yang menggigil apa tu, Parkinson, gigil. Waktu muda orang itu kalau makan roti canai ni lebih 20 keping. Tu sejarah lah, bukan makan hari-hari, tapi pernah dia cipta sejarah, makan roti canai melebihi daripada 20 keping. Roti canai dulu bukan macam roti canai sekarang. Sekarang tayang nampak sebelah tu kan. Jadi tak suruh mana kalau kita makan sampai 2-3 keping pun. Baik. Jadi kita sebut tadi, manusia Allah jadikan nafsu, ada nafsu pada kita, tapi dalam masa yang sama kita boleh tunjuk taat pada perintah Allah. Inilah yang Allah kata Allah nak tengok kan. Walaupun manusia tu ada nafsu, Allah buat syaitan. Tujuan syaitan itu diciptakan ialah untuk mengganggu manusia ni untuk beribadat kepada Allah. Kita nak buat ibadat, syaitan kacau. Tak payahlah, ustaz kan muda lagi, nanti lepas-lepas ni taubat kan. Kita kata ya, tak ya juga kan. Sekarang kita nak buat, kita buat je lah. Lepas ni kita taubatlah balik. Ada tipunya kita kan. Kita seronok buat benda-benda yang bercanggah dengan kehendak Allah, dengan kita yakin nanti kita boleh taubat. Rupanya tengah-tengah seronok mati, tak sempat taubat. Na'udzubillah min zalik. Kan? Tapi gitulah syaitan ni, dia tipu kita. Dia letakkan aksesori yang menawan, bubuh make up cantik-cantik pada benda yang sebenarnya tak ada cantik pun. Tapi ialah macam kita tengok isteri kita cantik waktu isteri kita dulu. Mana ada orang lain yang paling cantik pada isteri kita dulu, tuan-tuan, melainkan isteri kita yang cantik. Sebab tu kita kahwin dengan dia kan. Dulu. Tapi sekarang kita tengok ramai lagi rupanya orang cantik daripada isteri kita. Aduh kan. Dulu kita tengok dia lah paling cantik, tapi sekarang kenapa ramai pula yang paling cantik pada isteri kita? Sebenarnya itu make up yang dibuat oleh syaitan, melihat kepada orang lain macam lebih cantik daripada isteri kita. Itu hanya kita-kita yang faham, kita-kita yang belajar. Walaupun kita tengok orang lain di luar sana yang lebih cantik pada isteri kita, tak, isteri kita lebih cantik. Selamatlah kita. Tapi apa ramai yang tertipu. Dah ada dah isteri dia yang cantik-cantik, pergi terpesona, terjebak dengan orang lain yang dia lihat sebagai cantik. Rupanya bila dapat, lagi teruk dia pada isteri kita, tuan-tuan. Kan? Kena tipu. Bukan wanita tu tipu, mata lelaki tu yang menipu dia. Kita ingatkan cantik, rupanya isteri kita yang sedia ada tu lah yang ialah walaupun dia membebel tak berhenti dengan kita kan. Dia memang pesen dia dah orang perempuan ni. Sebab dia Allah bagi kelebihan pada dia, boleh bersyarah tanpa lihat teks selama 2 jam. Perempuan tak berhenti, dia boleh cakap. Kita tak boleh, pasal kita tak ingat skrip. Kita boleh cakap 2-3 baris, lepas tu kita pun dah tak ingat dah. Kena buka buku balik semula, apa benda nak cakap.
Sebab tu suami-suami tak banyak beletih. Kan? Kita tengok ayah kita tuan-tuan banding dengan mak kita, siapa paling banyak cakap? Mak kita tuan-tuan. Jaranglah ayah cakap banyak. Ayah cakap sepatah dua je. Sebab kali yang kedua kalau tak dengar lagi, dia pulas telinga kita. Mak tak ada, dia cakap je banyak, pulas telinga dah, sembang je banyak. Ayah tak, cakap sikit je, terus dipahami. Sebab kita tahu dah akibatnya. Kalau tak faham juga, dia pulas telinga, kan? Tidak pun dia rotan atas belakang kita. Mak dah, mak tak rotan, mak tak pukul, mak mulut dia je cakap pok pek tak berhenti. Sampai suami dia pun dia letih juga. Sabar je lah. Sebab Saidina Umar pun tuan-tuan, Khalifah Amirul Mukminin pun kena letih dengan isteri dia. Dia bersyarah kat orang lain, tapi kat rumah isteri dia yang syarah kat dia. Ada sahabat dia nak mengadu tentang isteri dia yang kuat beletih. Pergi kat rumah Saidina Umar, dengar Saidina Umar pun macam dia juga, lagi teruk dia, kan? Lagi teruk Saidina Umar tu kena letih banding dia. Dia ingat dia kena letih teruk. Tak jadilah dia nak ngadu. Tapi bila dia pusing belakang, Saidina Umar nampak panggil, "Tuan, apa hal tuan datang tapi tak teruskan sampai sini?" Jadi dia kata sebenarnya dia datang nak mengadu akan hal isteri dia yang kuat sangat beletih. Tapi bila dia sampai rumah Amirul Mukminin, dia kata Amirul Mukminin pun kena letih juga dengan bini, kan? Tak jadilah dia nak ceritakan akan hal itu. Lalu Saidina Umar kata, sabar. Yang pertama, kerana isteri itu dia yang mengandungkan anak kita. Alah, dia nak cakap lebih sikit, takkan itu pun tak boleh nak sabar. Banding dengan dia yang mengandung, kemudian dia yang besar, kan? Kita ayah ni dah besar baru kita pegang. Masa adalah hari 40 hari itu, tengok je, takut salah patah tengkok ke apa, kan? Isteri kita pun tak bagi kita pegang. Gaya nak ambil tu, gaya kan patah tangan kan. Dah besar sikit baru dia bagi, ambil lah, kan? Tu pun kita pegang sekejap, pasing balik, kan? Pasing balik. Isteri yang lama, sabarlah sikit. Dia cakap lebih-lebih tu, sabarlah sikit. Pasal apa? Ingat ke dia dah mengandungkan anak kita. Tu yang pertama. Yang kedua, Saidina Umar kata dia yang tolong siapkan urusan keluarga. Dan jaranglah suami dia siapkan makan, minum untuk anak-anak dia. Yang banyak isteri. Suami order je, yang dia tarik satu. Kadang-kadang pukul 3 pagi ada isteri mengadu, "Apa hukumnya ustaz? Suami gerak saya, dia suruh masak nasi goreng telur ayam kampung." Pukul 3 pagi. Siang dekat isteri. Yalah, tapi bila dah suami suruh, kan hukum dia wajib. Berat isteri ni. Tapi suami janganlah gunakan kuasa power dia tu mentang-mentang lah bila dia bercakap isteri wajib taat, tunggulah pagi nak makan nasi goreng pun, kan? Menasabahlah sikit, kan? Pukul 3 pagi tu orang tengah sedap tidur, dia gerak isteri buat nasi goreng abang nak makan. Tapi kalau misal kata ada permintaan macam tu, jadi wajib lah, jadi wajib pada isteri, siap dekat isteri, kan? Tak buat dosa dia. Habis suami kena cari jalan supaya isteri ni tak jadi dosa dengan dia. Jangan suruh dia pukul 3 pagi masak nasi goreng, mintalah tolong, kan? Sebab isteri ni bukan kuli. Bukan kuli. Mentang-mentang lah dia kena taat sepenuhnya, selagi mana tak menyuruh kepada maksiat. Suami pun nak gunakan kuasanya, ikut tanpa kira masa, tak boleh. Kena ada jugalah pertimbangan tu. Jadi kata Saidina Umar, alah, kalau dia nak cakap lebih sikit pun tak apalah, kan? Sebab dia dah buat siapkan semua urusan
urusan dia dan anak-anak dia, siapkan makan, siapkan pakaian, kan? Sampai kalau suami kerja pejabat ni nak pakai baju apa hari Isnin, hari Selasa, semua dia dah susun dah. Nanti abang jangan lupa ya, ambil daripada kiri ke kanan. Itu hari Isnin sampai hari Jumaat. Suami kan senang aja. Hari Isnin dia tahu dah, ni baju hari Isnin, ni baju hari Selasa, ni hari Rabu. Tak payah fikir dah. Isteri yang tolong siap-siapkan dah. Tapi ada juga yang suami hari ni nak pakai baju apa kan, dia pun gosoklah baju, gosok sendiri pula tu, pakai siap-siap tak matching kan, antara baju dengan seluar dengan kasut dia nak pakai. Dia tengok orang perempuan kan, daripada atas sampai bawah semua matching. Tapi kalau orang lelaki rojak, itu sah buat sendiri tu kan. Kadang-kadang tak bergosok, dia peduli apa kan, kita lelaki senang janji pakai baju je. Macam tetamu datang, suami yang menghidangkan, tengok pinggan tu bagai-bagai pattern kan, ada cat rambutan, ada cat pelam, ada cat manggis, ada kan, cawan pun ada hak tinggi tak sama. Dia janji boleh bawa barang ya. Tapi kalau isteri yang hidang, kawan kita datang, cantik je sama, kalau pelam-pelam semua, kalau pinggan alkopal semua kan. Kita pinggan plastik ada bukan saja pinggan plastik hak yang dah kena api tu pun kita bawa keluar kan. Sebab tu kalau isteri dia nak hidang, dia tak bagi suami dia hidang. Dia tahu dah suami dia kira apa yang dia nampak aja, dia bukan nak cari ya. Ni saya sebut macam saya lah janji hak yang kita nampak tu, itu yang kita ambil. Bila kita buat keluar, kenapa abang ambil yang tu? Habis kata suruh ambil pinggan, ambil cawan, ambil mangkuk apa semua kan. Kita ingat ni mangkuk lah kan. Kita tak faham, ingatkan asalkan mangkuk, rupanya dah. Dia kata kalau mangkuk cap pelam, biarlah mangkuk cap pelam. Hari tu dia dah tazkirah kita dah kan. Kali yang kedua sama juga kan. Bila kita yang menghidang macam-macam, aneka corak pinggan, mangkuk, cawan yang keluar tu, kita jadi tak teringat tuan-tuan yang dia dah tazkirah kita dulu kan. Lepas tu kita memang asalnya cari juga kat mana pinggan rambutan ni, kat mana pinggan cap pelam ni, dia simpan kat mana, kita tak tahu tempat cari. Macam kita baru sampai rumah tu, lepas tu rumah kita kan, payah-payah kita ambil mana yang nampak, mana yang mudah kan. Dia beza kan. Kita tengok kawan-kawan kita tu kan, kalau keluar baju tak bergosok, itu memang dia sendirilah tu ataupun tak matching, dia pakai baju dengan seluar kan, tak sama warna, bertentangan sangat, itu memang dia sendirilah tu. Kalau yang keluar tu nampak dressing dia bagus tu, itu bukan dia tu, itu isteri dia yang siapkan tu. Siapa tuan-tuan? Macam kita duk pakai jubah ni kan, kalau nampak side lendik cantik tu, itu memang isteri dia yang yang gosok tu. Sebab suami dia tak ada hal pakai baju tak gosok pun tak apa kan. Ke tuan-tuan tak boleh? Saya gosok sendiri. Ya memang ada. Tapi bilangan yang macam tu tak ramai. Yang ramai semua isteri yang tolong sediakan. Jadi sebab itulah kata Sayyidina Umar, kalau dia nak cakap lebih sikit pun sabar je lah ya. Supaya bila dia cakap tu, dia akan mengurangkan dia punya stres dia. Sebab tu kita tengok ratio apa kajian dibuat, orang perempuan tak ramai kena sakit jantung pasal dia cakap lepas, dia tak ada simpan. Kita orang lelaki simpan. Daripada 10, 7 orang lelaki sakit jantung pasal banyak benda yang dia nak cakap tapi dia tak lepas, dia simpan. Bila lama-lama dia serang jantung. Itu kajian lah, wallahualam ya. Tapi kadang-kadang kita tengok macam betul juga kan, jarang orang perempuan mati sebab sakit jantung banding dengan lelaki. Lelaki mati sebab apa? Sakit jantung. Kan, orang perempuan patut dia kurang kena sakit jantung
Sebab dia cakap ni popek. Rupanya popek tak berhenti tu ada kebaikan pada dia, tuan-tuan. Sebab tu kalau suami tahan dia daripada jangan bercakap, tak lama dia. Dia baru nak cakap, kita dah blok, kita dah pancung. Dah abang tak mau dengar. Awak ni kalau bercakap sejam tak berhenti. Stres dia, tuan-tuan. Kan? Tapi kalau bagi dia memang sampai 1 jam. Dengar je. Habis dah. Tolong buatkan air. Kan? Kalau kita okey, dia boleh akan buat air. Tapi kalau pancung, dah abang tak mau dengar awak cakap, nanti sejam baru berhenti. Pergi buat air sekarang, dia tak tahu je, tuan-tuan. Betul tak? Beza tu. Kalau kita dengar elok, dia dah berhenti tu, awak dah habis ke cakap? Ataupun tuan-tuan kita cakap dengan isteri kita, cakap apa bahasa? Link dah habis cakap ke? Sayang dah habis cakap ke? Dah habis dah. Boleh tak tolong buatkan air? Abang nak air apa? Dia pula tanya. Kopi jantan mahkota dewa ke? Tongkat Ali ke? Dia pula tanya. Dia tahu apa yang kita minum tu. Bukan dia asal bukan buat air je, dia tanya air apa yang ketika ni abang paling perlukan, dia akan buatkan. Pasal dia rasa puas hati, tuan-tuan. Dia boleh cakap tadi, suami dia dengar, bagi telinga kat dia. Ni baik, tak habis tuan-tuan tajuk ni. InsyaAllah kita akan sambunglah. Jadi malam ni kita sempat membicarakan kenapa Allah menyebutkan bahawa manusia ni sebaik-baik kejadian, walaupun Allah bekalkan pada kita manusia ni nafsu, berbanding dengan makhluk yang lain, terutamanya malaikat. Di poin saya setakat ini dululah. Tak sampai kepada maksud cerita hawa nafsu ni lagi. Kita baru start mukadimah cerita pasal apa manusia pula yang disebut sebagai makhluk yang terbaik. Dalam keadaan Allah bekalkan kepada kita manusia ni ada nafsu, tapi boleh jadi makhluk yang terbaik. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan tentang keinginan hawa nafsu ini pada pertemuan yang akan datang. 2 bulan lagi lah, insyaAllah. Kerana insyaAllah saya akan bertugas, ditaklifkan sebagai petugas untuk menyantuni tetamu Allah Duyufur Rahman pada tahun ini. Kalau ikut kena ready-nya 14 Mei saya akan berangkat. Wallahu alam tarikh sebenarnya, sebab surat tak dapat lagi, tapi saya kena buat persiapan sebelum 14 Mei lah. Pasal tarikh 14 Mei tu dia disebutkan pada rombongan petugas ni. Jadi insyaAllah saya sangat-sangat mohon doa pada tuan-tuan semua untuk mendoakan saya dapat menyantuni tetamu Allah dengan yang terbaik di Madinah, di Mekah. Di samping sihat tubuh badan, dipermudahkan semua urusan untuk buat ibadat, apa saja ibadat lah, khususnya ibadat haji dan umrah semasa di tanah suci Mekah Madinah. Dan insyaAllah saya juga akan mendoakan kepada tuan-tuan semua supaya satu hari bagi yang belum mendapat jemputan sebagai tetamu Allah akan mendapat undangan untuk menjadi tetamu Allah. Dan begitu juga yang dah menjadi tetamu Allah akan dipanggil berulang-ulang kali untuk menjadi tetamu Allah lagi, dan diberi kesihatan, dipermudahkan segala urusan kehidupan, diberkati segalanya. Mudah-mudahan kita semua nanti akan berhimpun di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf andainya ada kekasaran bahasa, tidak santun dalam perkongsian kuliah saya bersama dengan tuan-tuan, sehingga ada di kalangan tuan-tuan mungkin yang berkecil hati, tersinggung dan sebagainya. Mohon maafkan saya. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.